Assalamualaikum semua. Untuk tahun 6 matematik kita akan discuss jawapan bagi muka surat 48, muka surat 46, 47 kita we already discuss in the previous video. So untuk yang 48 ni pun soalan nombor 1 dan 2 cikgu dah bagi contoh pada video yang sebelum ni. Okey, kita refresh balik nota yang cikgu bagi sebelum ni. Okey, untuk nota yang sebelum ni, untuk kira tempoh masa mengikut zon dunia, yang pertama adalah kenal pasti kedudukan sama ada di barat ataupun di timur. Timur akan menghala ke sebelah kanan, barat akan menghala ke sebelah kiri. Okey, yang kedua adalah beza masa, itu kena sama ada nak tolak ataupun nak tambah. Masa bila nak tolak, masa bila nak tambah. Kalau nanti kita tengok dalam exercise tadi. Yang ketiga yang akhir sekali adalah hitung tempoh masa. So yang dekat sini pun sama juga. Kalau timur dia akan tambahkan waktu dengan beza masa. Tapi negara di barat akan daripada waktu akan tolakkan dengan beza masa. Okey, so kita tengok balik nombor 3 ni. So nombor 1, nombor 2 settle. Okey, nombor 3. So yang pertama apa yang kena buat adalah kita buat garis nombor supaya mudah untuk tengok dekat sini. Okay. So kita buat garis nombor. So kita tukarkan 11.30 PM. Jadikan dalam sisa 24 jam. Jadilah jam 23.30. Dan 7.30 ni pun sama. Kita tukarkan kepada sisa 24 jam. Jadilah jam 7.30. Okay, the first step adalah lukiskan timeline dekat sini. Okay, ni cikgu dah tandakan nombor 1, nombor 2. Nombor 1, 2 dan 3. Itu adalah langkah-langkah dia. So untuk langkah yang pertama, so kita buat London dan Malaysia. Macam mana cikgu tahu mana satu sebelah kiri, mana satu sebelah kanan? Okay, kita tengok dekat tarikh ni. Sini 8, yang ni adalah 9. So maksudnya London lambat daripada Malaysia. So semestinya kalau lambat, dia sebelah kiri. Okay, so that's why London akan berada di sebelah kiri daripada Malaysia. Okay, kemudian kita tahu dekat sini adalah 11.30 malam. So dekat sini kenapa cikgu letak 12 AM ni? Ni adalah merujuk kepada kalau sistem 24 jam dia akan jadi 24:00 ni. Okay, untuk pukul 12.30 malam dia boleh jadi jam 24 ataupun 00:00 ni untuk the next day. Okay, so settle untuk the first step, and then the second step adalah untuk cari beza masa. Beza masa antara Malaysia yang ni dan London. Okay, tapi mula-mula kita cari dulu beza masa antara pukul 12.30 malam hingga yang daripada 11.30 sampai 12.30 malam. So dekat sini hanyalah 30 minit. Yang ni yang cikgu kira ni 30 minit. Kemudian daripada 12.30 malam sehingga 7.30 pagi, ini adalah 7 jam 30 minit. So jumlahkan kedua-dua ni, tempoh masa ni, beza masa dia, awak akan dapat 8 jam. Okay, sila tukarkan 60 minit kepada 1 jam. Okay, that's why bila cikgu kata 60 minit ni, cikgu tukarkan jadi 1 jam. So 1 jam tambahkan dengan 7 jam dekat sini, dapatlah 8 jam. So jumlah dia adalah 8 jam daripada London ke Malaysia, beza waktu dia. Okay, dia kata nyatakan waktu di London, dia nak waktu dekat London. So kalau Malaysia pukul 2.30 petang ataupun jam 14.30, so maksudnya London di belakang, that's why kita kena tolakkan di sini. Okay, dapatlah 6.30 pagi. Alright. Okay, and then number 4 ni, nombor 4, Riyadh dan Malaysia sama juga. The first thing adalah kita tengok dekat tarikh ni 16, yang ni 15. So bila kita lukiskan pada timeline di sini, Riyadh akan berada di sebelah kiri dan Malaysia di sebelah kanan. Okay, so kita tukarkan sistem 24 jam di sini dan di sini. Okay, and then sama macam tadi, cari beza masa antara 11.50 malam sehingga 12.30 malam. Okay, so dekat sini adalah dalam 10 minit.
Dan 12.30 malam sehingga 4.50 itu adalah 4 jam 50 minit. So jumlah masa adalah 5 jam. Tambahkan kedua-dua ni. Okay. So beza masa adalah 5 jam. Kemudian dia tanya waktu di Riyadh. Riyadh adalah di sebelah kiri. Riyadh dekat sebelah kiri ni. Okay. Riyadh dekat sebelah kiri Malaysia. Okay. So that's why kita guna tolak. So waktu Malaysia dia kata 10.15 malam. So tukarkan kepada sistem 24 jam. Jam 22.15. Tolakkan dengan beza waktu tadi. Okay. So dekat sini tadi sama macam tadi. Ini adalah waktu. Tolakkan dengan beza waktu. Beza masa, sorry. Okay, sebab formula dia adalah nak cari waktu yang diberi ni. Kalau di sebelah kiri ataupun di sebelah timur, kita kena tolak waktu, tolak dengan beza masa. Tapi kalau di sebelah kanan, kita perlu tambahkan waktu dan beza masa. Okay, number 5. Okay, nanti sila go through all the example dekat sini. Okay, number 5 pun sama. The first thing, sila tengok tarikh 22 dan 23. So, kita letakkan Malaysia dan LA. Kemudian, tukarkan jam kepada sistem 24 jam. So, dapatlah seperti yang pertama ni. And then, cari beza masa. Sama juga, the first thing, cari beza masa sehingga pukul 12 malam. Kenapa Asyik tolak dengan 12 malam? Sebab satu hari hanya ada 24 jam. Which is 12 tengah malam merupakan jam 24. Boleh? So, dekat sini beza dia adalah daripada 2 petang sehingga 12 tengah malam adalah 9 jam. 9 jam. 9 jam 45 minit. Kemudian daripada 12 tengah malam, maksudnya 12 tengah malam tu dah start a new day, hari yang baru. So dia akan, bila hari yang baru, daripada jam 24 ni dia akan jadi jam sifar. Okay, so when you start with sifar, so nak pergi ke 5.15 hanyalah 5 jam 15 minit. Okay, cikgu tulis short form je lah. So nak kira beza masa, sila tambahkan kedua-dua ni dan awak akan dapat 15 jam. Okay, exactly sama dekat sini. So nak kira waktu, dia kata hitung waktu di Malaysia jika di Los Angeles adalah 4.30. So dia bagi waktu bagi Los Angeles. So Malaysia adalah di sebelah kanan. So that's why kena tambah. Then you get 7:30 PM. Okay. Alright, for the number 6. Sama juga, sila lukiskan. Tengok tarikh dekat sini. Lepas tu tukarkan kepada sistem 24 jam. So bila kita masukkan dalam kita punya timeline, cari beza masa dekat sini, dah akan dapat 15 minit. And then daripada pukul 12 sehingga 2.45 pagi adalah 2 jam 45 minit. So bila awak tambahkan kedua-dua, awak akan dapat 3 jam. Okay, so maksudnya 3 jam daripada antara Malaysia ke Sydney, beza masa dia. Dan soalan tanya, nak waktu di Sydney jika di Malaysia adalah 10.15 ataupun jam 22.15. Yang ni kalau jam 22.15 ni, awak tambahkan dengan beza waktu, beza masa dekat sini, 3 jam, awak akan dapat 25.15, which is dah lebih daripada 24 jam. Apa yang awak dapat, bila dah lebih daripada 24 jam, awak kena tolakkan dengan 24 jam dekat sini. Maksudnya dia dah lebih sehari, meaning that this is the next day ataupun hari yang seterusnya. So bila awak tolakkan dengan 24 jam, awak akan dapat pukul 1.15 pagi hari yang berikutnya. Boleh? So untuk hari yang berikutnya, you have to state lah dekat sini hari yang berikutnya. Okay? Alright. Oops, sorry. Okay. The next one dekat sini. Okay. Okay, the next one dekat sini muka surat berapa ni? 49. Okay, hari tu cikgu dah discuss yang nombor pertama, nombor 1. Kat sini cikgu dah bagi dah formula dia, macam mana nak kira. Alright, nombor 2.
Encik Lee bertolak ke Dungun pada pukul 9.40 malam. Encik Lee sampai di Dungun pada 4 pagi. Hari berikutnya. Sama macam tadi. Sila kalau kata tak boleh nak imagine, silalah lukis the timeline. Okay, so daripada Dungun pergi ke, bertolak ke Dungun daripada mana ni? Okay, dia tak bagi tahu daripada mana. So we assume that dia nak bertolak ke Dungun. So dia akan sampai Dungun maybe daripada KL. So dia bertolak pada pukul 9.40 malam. So sampai Dungun pada pukul 4 pagi. Okay, nak terus tuliskan 4 pagi pun boleh. Jam 4. Oops, sorry. Yang ni akan jadi jam 9 pula. Jam 21.40 kalau sistem 24 jam dia. Okay. So awal-awal dekat sini kena tolakkan dengan pukul 12 AM. Okay. So that's why the first thing dekat sini cikgu tolakkan untuk cari beza masa di sini. Okay. So dapatlah 2 jam 20 minit. And then daripada pukul 12 malam sehingga pukul 4 pagi. So dapatlah 6 jam 20 minit. Alright. Okay, number 3. Puan Aini hendak pergi ke pasar. Dia meninggalkan rumah pada pukul 7.25 pagi. So, dia bertolak pada pukul 7.25 pagi dan kembali selepas 1/4. Okay, 1/4 ni adalah 15 minit. Okay, so tepi ni cikgu dah lukiskan. 1/4 adalah 15 minit. Macam mana cikgu kira? So, 1/4 darabkan dengan 60 ataupun 60 ni kita bahagikan dengan 4, awak akan dapat 15 minit. So yang tu akan dapat, oops. So yang ni akan dapat 1, 2 and then dapat 5. So that's why akan dapat 15 minit. So tempoh masa dia adalah 2 jam 15 minit. Dia nak waktu pulang, maksudnya waktu akhir. Bila waktu akhir awak kena tambahkan. So dapatlah 9.40 pagi. Okay, number 4. Seorang kontraktor membina sebuah rumah pada 28 April. Siap pada 2 November. Cari tempoh masa. Okay, tempoh masa ni you have to be patient sebab kena buat step by step. Alright, kita ambil dulu untuk bulan 4. So daripada 28 sehingga 30 April. Okay, nak kira berapa hari? Sebab dia kata kira tempoh dalam bulan dan hari. So 30 kita tambahkan, tolakkan dengan 28, tambahkan dengan 1. So you get 3 days ataupun 3 hari. And then consider daripada bulan 5 sehingga bulan 10. 10 tolak 5 tambahkan dengan 1. Sama juga macam dekat atas. So you get 6 months. So untuk bulan 11 kat sini, cikgu kira 1 hingga 2 adalah 2 hari. So jawapan dia adalah 6 bulan 5 hari. Yang mana datang 5 hari sebab cikgu tambahkan 2 dan 3 hari. Okay, so total adalah 5 hari. Alright, moving on to the last question number 5 on the page 49. Suatu kajian bla bla bla. Okay. Berapa lamakah dalam hari dan jam uji kaji itu dilakukan? Dia bermula 10 Mac jam 18 dan berakhir 15 Mac jam 8. Okay. Ni pun sama, kita akan go one by one. First, sila kira dulu untuk hari 10 Mac yang ni. 10 Mac sehingga 12.30 malam. So, awak akan dapat tempoh dia adalah 6 jam. Kemudian, dia nak kira sebab dia nak kira dalam hari dan jam. Betul tak kat sini? Hari dan jam. So, daripada 11 hari bulan sehingga 14 hari bulan. Okay. 11 hingga 14 hari bulan ni ada 4 hari. Okay. Kemudian kita kirakan, daripada 15 Mac ni ada berapa jam? So dia start jam 8. So maksudnya kita daripada 12.30 malam sehingga 8 pagi. So kita ada 8 jam di sini. So in total ada berapa hari? So kita ambil 4 hari dan 14 jam. 14 jam mana cikgu dapat? 6 jam tambahkan dengan 8 jam. So you get 14 jam.
Alright, boleh? Okay, the next one. Okay, yang ni maybe macam agak confused sedikit. Cumanya awak kena tahu macam mana nak tahu, sebab dekat sini dia tak bagi langsung indication sama ada dia berada di timur ataupun di barat. Okay, you have to imagine dekat sini dia bagi masa di KL. Alright, dia kata ni masa di KL tapi dia bagi bandar Hanoi. Beza masa tersebut maksudnya apa? Antara Hanoi nak ke Malaysia perlu tambahkan dengan 1 jam. Boleh tak? So maksudnya Hanoi berada di sebelah kiri. Itu sebab dia bagi dekat sini positif 1. Okay, positif tu maksudnya dia tambahkan 1 jam lah. Maksudnya daripada Hanoi nak pergi ke KL, Hanoi pergi ke Malaysia. Sama juga macam Dubai. Dubai dia ada tambahan 5 jam, So maksudnya dia akan berada di sebelah kiri. Okay, so dia akan berada di sebelah kiri. Oops. So dekat sini adalah Dubai. And this is KL. Alright, so kalau yang ni jam sifar. And then kalau kita nak kira ke belakang ataupun waktu di Dubai, nampak tak soalan dekat sini? Soalan yang ni dia kata masa di bandar tersebut. So apa kita kena buat adalah tolakkan. Pening tak? Cikgu kenapa tolakkan pula ni? Tadi tambah. Okay. Soalan dia nak masa di bandar. Tapi kita tak tahu kat Dubai ni pukul berapa. So kita tahu Dubai nak ke KL tambah 5 jam. Betul tak? Tapi Okay, tambahkan 5 jam. Dubai nak ke KL. Tapi kalau KL nak ke Dubai, kita kena tolak lah dengan 5 jam. That's why untuk yang ni cikgu terus tolakkan dengan 5 jam. So you get the answer kat sini. Okay? Boleh? Alright. Same thing goes to Tokyo nak ke KL. Tapi dekat sini dia kata tolakkan dengan 1 jam. So maksudnya Malaysia berada di sebelah kiri. Maksudnya daripada Tokyo nak ke KL, so you have to minus 1 hour. Alright. So maksudnya dekat sini KL and Tokyo. Okay, so kalau KL 000 ni, and then the duration adalah 1 jam minus, so dia kena tambahkan. Sebab kita nak tahu kat sini, so kena tambahkan dengan 1 jam. Sebab dia dah bagi Tokyo nak ke KL, you have to minus 1 hour. Alright. So then you get the answer jam 1 pada tarikh 18 Mei 2020. Okay. Last one dekat sini, Auckland. Dan sama juga sebab dia adalah negatif. Maksudnya beza masa di antara Auckland dengan KL. Yang ni kena hati-hati nak tambah ke nak tolak. You have to imagine betul-betul antara Auckland dengan KL. Sebab dia bagi kat sini kan exit flight. Sini Auckland, sini KL. So that's why yang ni kena minus 4 hours. Yang ni you have to plus 4 hours. Okay, so dekat sini dia bagi already given jam sifar. So from there, that's why cikgu walaupun yang ni tolak, yang ni akan jadi tambah, yang ni pun tambah. So final answer you get jam 4 and then tarikh 18 Mei 2020. Okay, so those yang betul sila tandakan right. Okay, so settle soalan nombor A, lengkapkan jadual. Okay, yang B, Jamilah hendak membuat panggilan telefon ke Dubai. Jam di rumahnya menunjukkan pukul 9 pagi. Okay, let's look at the dekat sini. Kita tahu Dubai 5 jam beza dengan kita kat KL ni. So cikgu lukis balik dekat the first one ni. So kalau kata nak tahu, dia bagi Malaysia 9.30 pagi. Nak tahu waktu di Dubai, we have to minus with 5 hours. So actually di Dubai kalau 9.30 pagi, di Malaysia
Dubai 4.30 pagi. So, perlu tak Jamilah membuat panggilan tersebut? So, jawapan dia tak perlu. Jamilah perlu menangguhkan panggilan itu kerana waktu di Dubai ialah 4.30 pagi. It's too early. Okay. And then C, Encik Wang pergi ke Auckland untuk menghadiri suatu persidangan antarabangsa, bla 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 bla. Okay, jam tangan menunjukkan pukul 2 petang waktu Malaysia. Tapi, Encik Wang berada di Auckland. So, sama juga cikgu akan lukiskan the first thing dekat sini, Malaysia dan Auckland. We already know that beza Malaysia dengan Auckland adalah 4 jam. So, tambahkan sebab kita nak ke kanan. So, kita tambahkan di sini. So, sebenarnya dia perlu tukarkan waktu pada jamnya jadi 6 petang. Okay? Boleh? So, settle page 50 kat sini. Okay? Okay, the last one. Dekat sini, number 1. Umur Helen 11 tahun 6 bulan, Lisa 8 bulan lebih muda. So, kalau lebih muda nak buat apa? Lebih muda kita kena tolakkan. Alright? So, bila tolakkan, awak akan dapat 10 tahun 8 bulan. Okay. So, senaraikan. And then, I ni 4 bulan lebih tua pada Lisa. Bila tua, kena tambahkan. So, you will get 11 tahun. Okay. If you look at my working kat sini, kenapa cikgu tolakkan dengan 12 bulan? Sebab 1 tahun ada 12 bulan. So, that's why bila tolakkan dengan 12, kena tambahkan dekat 1 tahun. Okay, soalan dia nak mean. Mean, macam nak kira? Mean sama dengan hasil tambah dibahagikan dengan bilangan. Okay, so sekarang ni hasil tambah kita tambahkan dulu ketiga-tiga orang ni. So, cikgu terus contoh dekat sini je. So, untuk ketiga orang ni kita ada 14 bulan. So, yang ni ada 32 tahun. If you notice this one already exceed ataupun lebih daripada 12 bulan, sila tolakkan dan sila tambahkan 1 tahun di sini. So, kat sini 2 bulan. And this one become 33 tahun. Okay, so itu adalah hasil tambah dia. Dan bilangan kita ada berapa orang? 1, 2, 3. So, kita perlu bahagikan dengan 3 orang. So, 33 tahun 2 bulan bahagikan dengan tahun bahagikan dengan 3. So, awak akan dapat 11 tahun. And then, yang ni akan dapat 0. Bila awak turunkan, minus 0. So, akan dapat 2 bulan. So, dapatlah 11 tahun 2 bulan. Okay? And then, number 2. Sebuah kereta daripada JB ke KL pada jam 8.40 sehingga 15.35. So, berapa masa yang dilewat? Sebab dia kata perjalanan sepatutnya mengambil masa 6 jam 30 minit. So, the first thing awak kena cari tempoh masa. So, bila tempoh masa, waktu akhir tolakkan dengan waktu awal. Awak dapat 6 jam 55 minit. So, maksudnya dekat sini, tempoh masa antara KL, daripada JB ke KL adalah 6 jam 55 minit. Sedangkan sepatutnya kereta api tersebut sampai pada selama 6 jam 30 minit. So, maksudnya tempoh masa sepatutnya 6 jam 30 minit jadi 6 jam 55 minit. So, berapa beza tempoh masa? Tolakkan. Then you get 25 minutes. Alright, the last one. Number 3, dia kata berapakah bilakah dia sampai daripada P ke bandar R. So, dia dah bagi dah tempoh masa dekat sini. Jeffrey bertolak daripada bandar P pada hari Rabu. So, yang ni hari Rabu pukul 9.45 malam. So, tambahkan 3 jam. Dari P nak ke Q, tambahkan dengan 3 jam. Kemudian, sebab dia dah lebih daripada 24 jam, awak tolakkan dengan 24 jam, awak dapatlah jam 45. Kemudian, kira pula. So, daripada sini maksudnya 45. So, nak pergi ke R, awak kena tambahkan dengan 4 jam, 4 1/3 jam. Sama juga dekat sini cikgu dah tulis
1/3 adalah 20 minit. So, dia ni adalah 4 jam 25 minit. Awak tambahkan sebab dia nak pergi ke R. Perjalanan tu bertambah. Dan kenapa kena tolak? Sebab dia dah lebih daripada 1 jam. That's why kena tambahkan dengan 1 jam. So, jawapan akhir awak akan dapat pukul 5 pagi pada hari yang berikutnya, iaitu pada hari Khamis. Okay, boleh? Okay, so please check back all your answers. So if you have any question, you can just WhatsApp me. Alright, thank you, bye.